Okay, Assalamualaikum. Minta share dulu. Sekejap, take adjust dulu. Okay, minta semua share dulu. Dengar ke tak? Sekejap lah. Okay, minta share ke grup. Coba tinggi macam ni lah. Sekejap. Okay, minta semua share dulu. Share masuk ke grup ah. Okay, kita tunggu sampai 20 ke 30 orang ah. Suara clear tak? Cuba komen suara clear ke tak? Hah, tak macam mana? Nanti saya ingat cerita. Di komen apa aku tak. Oh, lepas tu ni ada ni. Sekejap habis bateri ni. Ni ambil stand. Sekejap ah. Tunggu sekejap, kita tunggu stand sekejap. Saya ingat pula jadinya. Clear tak suara? Okay, jemput kawan-kawan pula. Alright, jemput kawan-kawan dulu, share dulu. Okay, sebelum kita muka kelas, minta share dulu. Alright, yang ada soalan boleh tulis dulu. Nanti habis kelas kita akan jawab ah. Boleh. Sekejap ah, kita ambil stand dulu. Okay, share dulu, masuk ke grup dulu. Yang ada soalan, tulis dulu soalan. Sekejap kita nak set up sekejap. Jadi jauh pula. Hantu kalau pusing kau tolong. Sekejap Boleh. Ni saya Tinggi nak. Tinggi nak. Okay, share dulu. Dia jadi saya ingat apa kan? Ketat sikit. Okay, share dulu ah. Okay, Kalau kena buka lah. sekejap ah, kita nak set up sekejap. Share dulu. Tunggu semua masuk dulu, kita start kelas ha. Mana telefon? Tengok masa ingat tak? Macam jauh cerita dekat selalu. Lambat lah. Clear tak suara? Jauh dah. Sini kau, ambil kau ni sikit. Tak ada ni. Nampak tu. Sekejap, ambil kau ni. Okay, sekejap setting dulu.
dalam telefon. Okay, semua share dulu. Share terbanyak akan dapat hadiah ha. Okay, share dulu. Saya ingat soalan aku nak ni tak buku. Okay, kita dah 30 orang live. Alright, clear tak suara? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, clear tak suara? Tolong reply jap, clear ke tak? Dengar tak? Clear? Okay, alright. Okay, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Lepas tu baca doa terhati, minta Allah bukakan hati kita. Okey, mudah terimalah ilmu yang kita sampaikan pada hari ini ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat malam pada semua. Okey, sebelum saya mulakan kelas ni, saya nak semua perbetulkan niat. Okey, boleh? Suara tenggelam ah. Okey, clear tak? Alright. Okey, sebelum saya mulakan kelas ni, saya nak semua kosongkan gelas masing-masing. Okey. Niat untuk menuntut ilmu. Okey. Tolong minta semua kosongkan gelas. Okey. Niat, ya Allah, bukakanlah hati aku ni supaya aku mudah menerima ilmu yang akan disampaikan. Alright. Okey, minta semua ready pen dan kertas. Semua dah ada pen dan kertas ke? Dah ada semua pen dan kertas? Kumpul komen. Dah ready ke belum? Dah? Clear ke tak ni? Tak clear Dengar tak? Suara tak dengar sangat Umi. Macam mana nak buat Okay, sekarang clear tak? Okay, dengar tak suara? Alright. Okay, kalau ada soalan minta komen lah. Apa-apa soalan yang terbuku di hati tu komen dulu. Nanti habis kelas saya akan jawab lah. Alright. Okay. Pertama sekali, okay, saya nak share. Alright. Kenapa saya sakit? Siapa boleh jawab? Kenapa kita sakit? Okay, cuba komen. Kenapa kita sakit? Cuba jawab. Okay. Dengar tak? Kenapa kita sakit? Cuba jawab masing-masing. Kenapa anda sakit? Siapa boleh jawab? Kenapa anda sakit? Tak ada seorang pun komen ni. Okay. Okay, punca kita sakit adalah disebabkan kita kerja lebihan. Berlaku ketidakstabilan. Okey? Kenapa berlaku ketidakstabilan? Okey, sama ada buat kerja lebihan, sepatut kerja 8 jam, kita kerja 16 jam. Sepatut tidur 8 jam, kita tidur 2 jam. Okey? Banyak penyakit berpunca disebab berlaku ketidakstabilan. Maksudnya, kita langgar fitrah. Okey? Faham? Alright. Okey. Ketidakstabilan tu macam mana? Siapa tahu? Komen sikit. Okey, salah satunya adalah badan terlebih sejuk, badan terlebih panas. Tu pun adalah ketidakstabilan. Okey? Contoh, kenapa ada orang jadi seram sejuk? Kenapa ada orang jadi panas dada? Kenapa? Itu adalah petanda ketidakstabilan. Maksudnya suhu badan tak stabil. Okey, cuba catat. Siapa yang dengan live ni clear, catat apa saya bagi tahu tu.
Punca penyakit adalah disebabkan ketidakstabilan. Sama ada suhu badan terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Okey? Alright. Okey, bagi anda yang ada masalah panas dada, panas perut, maksudnya badan anda terlebih panas. Okey, mungkin anda terlebih makan benda yang panas. Okey, mungkin anda kurang sayur, kurang buah. Okey, tu punca badan anda panas. Okey? Okey, kenapa badan anda sejuk? Okey, contoh yang tapak kaki sejuk. Kenapa? Sebab anda terlebih unsur sejuk. Okey, unsur sejuk contohnya anda makan sayur, tapi anda makan sayur 2 mangkuk besar. Okey? Nasi tak makan, ikan tak makan. Makan sayur je. Okey? Tu punca berlaku penyakit ketidakstabilan. Okey? Okey, seterusnya. Kenapa ada orang gastrik boleh makan santan? Kenapa ada orang jadi sesak nafas makan santan? Kenapa? Cuba jawab. Kenapa orang tu dia makan roti okey je? Kenapa saya makan roti sesak nafas? Siapa ada jawapan? Kenapa? Kenapa orang tu makan laksa okey je, saya makan laksa terus sesak nafas? Kenapa? Siapa ada jawapan? Okey. Sebabnya setiap bahan yang kita makan tu dia ada bahan aktif. Lepas tu cara kita masak menentukan sesuatu makanan tu boleh dimakan ataupun tak. Okey. Bagaimana nak makan makanan ada bersantan? Okey. Santan ni adalah kategori sejuk. Jadi apabila anda nak makan santan, pastikan ada rempah. Okey, tolong catat kat situ. Apabila nak makan santan, pastikan rempah dimasukkan. Okey? Kalau anda makan santan tapi anda tak masukkan rempah, contoh anda buat sayur, okey, masak sayur lepas tu letak santan, letak bawang, letak garam, okey, siap. Okey, tu teknik masak yang salah. Okey, dia tak stabil unsur panas dan sejuk. Okey, kalau anda masak teknik tadi tu, anda masak terlebih unsur sejuk. Okey, tak stabil. Ini adalah punca kenapa anda seram sejuk. Okey, sebab cara masak salah. Okey, itu sebab kena ikut resepi. Okey, kalau siapa yang dah beli Ibu 60 resepi tu, anda akan tahulah cara masaknya. Setiap bahan tu ada dos dia. Okey, supaya stabil antara unsur panas dan sejuk. Okey, bagus Nur Aisyah. Masak santan kena letak rempah. Tetapi rempah pun jangan overdose. Okey, ada orang kata, rempah baguslah untuk buang angin. Okey, saya nak makan rempah lah, letaklah dalam 2 sudu besar. Itu overdose. Okey, pastikan sederhana lah. Kita nak masak pastikan sederhana. Jangan berlebihan. Orang kata orang gastrik ni kena makan nasi banyak lah. Kita makan 3 pinggan lah. Nampak tak? Overdose. Okey, jadi nak makan apa-apa kena sederhana. Okey, tu tips seterusnya, sederhana. Okey, jangan overdose. Alright, bahan apa pun walaupun baik, pastikan sederhana. Yang jadi penyakit disebabkan adalah kita makan berlebihan. Okey, faham? Kat situ. Orang kata makan apa lagi? Makan badam bagus lah untuk otak. Okey, kita pun makanlah badam. Satu hari tu makan badam 30 biji. Orang kata bagus untuk otak badam ni, bagus untuk kenyang lama. Kita pun makanlah badam hari-hari, makan badam 40 biji, 40 biji, 40 biji. Apa jadi? Overdose akan menyebabkan kita batuk, akan menyebabkan simptom tak selesa, kembung. Okey, tu overdose. Jadi mesti seimbang. Apa yang kita makan mesti seimbang walaupun baik. Okey? Roti dan kek pun sama juga. Kena elakkan. Okey, sekejap lagi saya akan go on detail lah. Ni secara umum dulu. Okey. Siapa yang nak masak? Kalau siapa nak tahu sebenarnya, kita nak masak pun kena ada ilmu. Okey, cuba anda belajar buat kek. Kalau anda tak ada ilmu buat kek, mesti kek tak jadi. Mesti kek tak naik. Okey? Nak buat kek tu, dia mesti tahu apa lemak kita nak guna, apa gula kita nak guna, kuantiti, cara bancuhan, tak boleh lama, tak boleh sekejap. Itu sebab
kena upgrade ilmu. Okey, bila anda kena penyakit gastrik, kena upgrade ilmu pemakanan. Okey? Alright. Okey, kenapa orang gastrik banyak sangat kena pantang makan? Tu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa orang gastrik banyak sangat kena pantang? Koko tak boleh makan, kopi tak boleh makan, teh tak boleh makan. Kenapa? Kenapa? Ada orang kata tinggi histamin, ada orang kata kena ikut food map. Okey? Tetapi kenapa? Di Kulusa kita boleh makan coklat. Kenapa? Tapi kalau ikut histamin apa semua tu, koko coklat tak boleh makan. Macam di Kulusa kita ada Be Happy, minuman koko yang boleh makan. Kenapa? Sebab formulasi. Okey, formulasi tu penting. Apabila kita nak masak sesuatu tu, kalau kita tahu dia punya keseimbangan dia, macam mana kita nak seimbang bahan antara bahan-bahan tu, insya-Allah kita makan tak mudaratkan perut kita. Okey? Nak makan boleh, tapi pastikan betul cara masak, betul bahan, dan kita tahu apa bahan yang dimasukkan. Okey, cara masak pun kena betul. Okey? Ada orang kata saya masak sawi, tapi kenapa kembung ah? Bagaimana cara masak? Cara potong macam mana? Semua kena perhalusi. Okey, di sini anda kena guna sedikit anxiety untuk anda pakarlah untuk masak ni. Okey, contoh kita masak sayur sawi, potong kecil-kecil. Okey, jangan potong besar-besar, potong kecil-kecil ya. Okey, lepas tu macam biasa, kalau yang ada gerd elakkan tumis lah. Kalau yang tak ada gerd terus masukkan air, masukkan batang. Okey, lepas tu dah tunggu lembut batang tu, baru masukkan sayur. Okey, waktu nak masuk sayur tu jangan terus tutup api. Biar dulu sekejap, baru kita masuk, biar dulu sekejap sayur tu dia lembut, baru kita tutup api. Jangan masak seperti sebelum ni, kita masak sayur 5 minit je. Tak. Untuk gastrik, sayur kena masak lama. Okey, sayur hijau vitamin C tak tinggi, jangan risau. Okey, kita makan sayur untuk serat. Okey, faham? Bila kita makan makanan yang berserat, kita kena lembutkan selulosa daun tu. Okey, contoh daun kan, bila daun ni dia ada dinding sel tau. Okey, bila dinding sel ni apabila masuk ke usus kita, okey, bila terlalu banyak serat, pergerakan usus kita jadi lambat tau. Bila pergerakan usus jadi lambat, bakteria apa semua dalam usus kita tu akan berlaku proses fermentasi. Okey, penapaian yang membebaskan gas hidrogen metana. Okey, inilah punca kembung perut, inilah punca sesak nafas. Okey, kembung perut apabila tak dirawat lama-lama menyebabkan sesak nafas. Okey? Alright. Pastikan lepas ni masak sayur, pastikan potong halus-halus. Masak lama. Okey? Kalau dah ikut tips tu, masih lagi kembung, nak buat apa? Masukkan sedikit lada putih. Okey? Okey, bagi yang GERD, boleh masukkan sedikit cengkeh. Okey, jangan banyak. Cukup dulu 3 biji kecil tu, tumbuk. Okey, dah masukkan. Okey, kalau yang nak mudah, kita ada sebut perasa lah. Sebut perasa tembak angin tu, boleh masukkan je 1 sudu teh. Alright? Pastikan masak dengan cara yang betul untuk mengelakkan anda sesak nafas. Alright. Okey. Okey, seterusnya soalan. Kenapa orang gastrik banyak sangat simptom? Kenapa dia ni sesak nafas tapi aku tak? Aku kembung je, sembelit je. Kenapa dia ni buasir? Kenapa dia ni berap darah? Kenapa dia ni anxiety? Kenapa aku tak? Kenapa simptom setiap orang tak sama? Siapa boleh jawab? Okey, betul. Rendam dulu garam dalam air. Bagus untuk buang dia punya toksik. Kenapa simptom setiap orang tidak sama? Siapa boleh jawab soalan? Kenapa? Okey, kerana orang gastrik ni dia ada fight fly mechanism. Okey, teori fight fly mechanism. Okey, kita dalam keadaan badan kita nak berperang. Okey? Maksudnya apabila dalam keadaan gastrik, badan kita stres, kita ready untuk berperang, darah akan banyak di kepala, tangan, kaki. Okey? Tapi darah sikit pada bahagian tengah anggota badan.
iaitu kawasan dada, kawasan perut. Okey. Kawasan ni darah kurang berada. Apabila darah kurang berada pada bahagian perut, dada kita ni, okey, itulah punca kawasan ni mengalami sejuk. Okey. Kawasan yang darah mengalir elok ni, kawasan ni panas. Okey. Tapi kawasan yang darah kurang mengalir di kawasan dada, perut, kawasan ni sejuk. Apabila kawasan ni sejuk, itulah punca ketidakhadaman. Okey. Sebab kita punya suhu darah kita 37 darjah Celsius. Okey, apabila suhu perut kita sejuk, okey, contohnya 20 darjah Celsius, itulah punca makanan tu lambat dihadam. Sebab enzim bertindak balas pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, faham semua? Maksudnya sekarang, kalau kita nak minum air ais pun, ais ketul tak elok lah. Sebab suhu ais ketul 0 ke 5 darjah Celsius. Okey? Jadi, lepas ni kalau ada soalan nak minum air ais boleh ke tak? Maksudnya tak boleh. Sebab menyebabkan suhu badan turun. Bila suhu badan turun, tindak balas enzim tu berkurang. Jadi sistem pencernaan kita jadi lemah. Sistem yang dah lemah, kita lemahkan lagi. Okey? Kalau boleh, elakkanlah minum air ais. Okey? Alright. Okey, saya nak beri contoh. Siapa boleh jawab? Kenapa kena urut 5 kali sehari? Okey, siapa ada jawapan? Cepat. Kenapa kena urut 5 kali sehari? Kita ada contoh ni. Okey, ni getah ha. Okey, nampak? Ni getah. Okey, bayangkan ini otot anda. Okey, ni otot anda. Hari ini anda bekerja. Okey, bungkus nasi lemak. Lepas tu, cuci pinggan. Okey, lepas tu, cuci belanga. Okey, lepas tu, kena cuci lantai. Lepas tu, kena apa lagi? Kena basuh pinggan, basuh baju. Okey, bila anda kerja lebih had, otot anda akan bekerja lebih had. Okey? Bila otot bekerja lebih had, lama-lama dia akan meregang. Sampai satu had, dia tak boleh nak meregang dah. Okey? Ni kalau ikut teori fizik, anda boleh tengok yang spring tu kan. Lama-lama tak boleh dah nak meregang. Okey, inilah fungsi kita urut 5 kali sehari untuk kita reset balik otot kita tu supaya mengecut. Okey? Itu sebab kita kena urut. Okey, contoh ni, minyak gestar ni kena urut sedia sebab okey, otot kita keras. Okey, otot keras sebab kita banyak buat kerja. Contohnya angkat berat, lepas tu cuci pinggan, lepas tu macam-macam kerja kita buat. Okey, tu punca otot kita sakit. Yang ada soalan, kenapa lepas bangun tidur saya sakit bahu? Okey, kenapa? Sebab posisi tidur kita salah. Okey, contohnya kita mengiring ke kanan, mengiring ke kiri kan. Okey, otot kita ni, kita tidur 8 jam contohnya. Okey, dia mengiring bagi tekanan kat sini dah 8 jam. Maksudnya dah lebih had. Itu sebab kita bangun tidur, kita rasa melayang, pening pusing. Okay? Itu sebab kita jadi macam sakit bahu, sakit badan, rasa melayang, pening semua. Sebab otot bahu keras. Okay? Bagi yang melayang, tolong urut di bahu. Teknik dia, sapu minyak, guna penutup ni, urut macam tu. Macam garu je. Okay? Senang je nak urut. Okay? Yang penting betul teknik. Macam tu je. Bangun tidur, urut. Barulah akan hilang melayang. Okey? Ni tak terus komen kenapa bangun tidur melayang. Lepas ni elakkan merintih. Okey? Kalau boleh, terus kepada solusi. Melayang nak buat apa? Umi cakap hari tu bila melayang kena urut bahu. Okey? Bila bangun tidur rasa melayang, urut bahu. Selepas tu ambillah kurma, ambillah madu, minum. Bila melayang, anda perlukan tenaga segera. Anda kekurangan gula dalam darah. Okey? Jadi, bangun tidur terus. Makan madu, kurma. Seterusnya yang ada manisan darah, manisan kuat. Terus telan. Okey? Untuk buang angin semua, mudah lancar buang air besar. Bila lancar buang air besar, baru anda takkan pening kepala pada tengah hari. Okey? Ingat tu? Tips dia. Alright? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Kenapa kena makan herba? Siapa boleh jawab? Kenapa kena makan herba? Siapa boleh jawab? Untuk masalah gastrik, kenapa kena makan herba?
Okey, herba kena makan sebabnya. Okey, siapa boleh jawab? Cepat komen. Tak ada orang komen pun ni. Ui, banyak je komen punya. Okey, tak perasan dia orang komen banyak lah. Okey, kena makan herba kerana herba ni salah satu fungsinya adalah anti-flatulence. Itu carminatif, iaitu yang membantu menolak angin. Okey? Anda jadi gastrik, jadi sesak nafas disebabkan angin tidak boleh nak keluar daripada badan. Okey? Kalau susah nak sendawa, tu punca sesak nafas. Kalau susah nak kentut, itu pun menyebabkan anda sembelit. Okey? Anda ada masalah usus. Jadi, kena makan herba untuk membantu pengeluaran angin. Okey? Okey, angin kena dikeluarkan, barulah anda tak ada simptom-simptom sesak nafas, simptom kembung semua tu. Tapi herba pun kena tengok formulasi juga. Okey? Kena tengok formulasi herba tu, tak boleh terlalu panas, tak boleh sejuk. Okey? Herba tu mestilah seimbang. Okey? Bila herba seimbang, barulah anda makan badan sihat. Bila anda makan herba tak seimbang, herba tu terlalu panas, bersifat mengetatkan. Okey? Salah satu contoh herba yang bersifat terlalu panas adalah dia ada sifat mengetatkan. Okey, tolong ingat. Bila anda research cari-cari kat Google, herba ni sifat dia untuk mengetatkan Miss V apa semua tu, itu adalah herba bersifat panas. Okey, jadi tolong elak. Bila dia sebut herba tu, bila kita makan herba tu kita sakit tekak, maksudnya herba tu terlalu panas ataupun kita kurang minum air. Okey, jadi apabila nak makan herba, pastikan kita elak herba yang bersifat mengetatkan dan herba yang boleh efek sakit tekak. Okey? Okey, seterusnya, macam mana nak cari herba yang sesuai? Okey. Herba kalau nak makan, cara terbaik adalah makjun. Okey, bukan dalam bentuk serbuk, bukan dalam bentuk cecair. Yang terbaik adalah makjun. Okey, kenapa makjun? Okey, saya nak tunjuk Okey, herba dia terbaik apabila kita makan dalam bentuk makjun kerana okey, ni contoh herba Okey, ni makjun Okey, bila makjun? Okey, ni kita ada kombinasi antara minyak, madu, herba. Okey? Okey, kalau macam manisan kuat, manisan dara ni dia ada lebih dalam 7 gabungan herba lah. Okey, bila gabungan herba, kita campurkan ada herba panas, ada herba sejuk. Jadi dia seimbang. Okey? Minyak zaitun ni fungsi dia untuk seimbangkan kepanasan herba. Itu sebab elak sama sekali makan dalam bentuk kapsul, makan dalam bentuk serbuk, okey? Tak sesuai. Okey, untuk gastrik, cara untuk makan herba elakkan dalam bentuk kapsul. Okey? Elak dalam bentuk serbuk. Yang terbaik adalah dalam bentuk macam ni, makjun. Okey? Makjun juga kena tengok formulasi. Kalau makjun yang keras macam tu, maksudnya kurang minyak, tak sesuai. Tu panas. Okey? Makjun untuk merancang anak panas. Okey? Tu salah satu cara untuk mengesan lah. Alright. Okey, tu untuk herba. Selesai. Okey. Okey, apa fungsi makjun ni sebenarnya? Okey? Fungsi benda yang kita makan adalah merawat keseluruhan anggota bahagian dalaman. Okey? Untuk urutan, kita nak rawat otot bahagian luar. Okey, bahagian luar ni. Okey, bahagian luar yang bengkak. Untuk yang kita makan, untuk merawat bahagian dalaman. Okey? Untuk yang ada masalah ulcer, okey, anda ada luka di perut ni kan, di perut. Okey, inilah fungsi herba. Okey, dia melawat luka di dalam perut. Okey, kajian mengatakan orang yang makan madu akasia, okey, membantu merawat luka di bahagian perut kerana dia ada hidrogen peroksida dan ada asid abscisic. Okey, asid ni lah yang membantu merawat luka di bahagian perut dan membunuh kuman H. pylori. Okey, ni kajian terbaru Okey, tu sebab apabila kita buat makjun ni, kita tak guna madu tualang, kita tak guna madu kelulut. Kita guna madu akasia sebab kita buat berdasarkan kajian. Kita bukan buat sembrono. Orang kata buat makjun kena ada madu, tapi guna madu apa? Guna je lah madu apa pun. Tak boleh. Okay, di Kulusa kita memang ambil berat setiap produk yang kita buat. Memang kita buat based on research. Okay, memang kita buat formulasi tu memang formulasi yang terbaik sekali.
tu produk di Kelusa, kita bukan macam produk di pasaran. Okey? InsyaAllah produk di Kelusa boleh pergi jauh. Okey? Yang nak jadi ejen boleh daftar sekejap lagi. Cuma saya nak beritahu, apabila kita makan satu herba, kita kena pastikan orang yang buat tu memang ada ilmu dalam tu. Okey? Kita tak nak rosak badan kita. Alright? Okey. Settle bab herba kan? Okey, ulcer di mulut sama juga. Ulcer di mulut disebabkan kita stres. Elakkan stres. Bila ulcer di perut, kena lebihkan vitamin C. Okey? Vitamin C. Alright. Macam mana nak check sesuatu makanan tu tinggi vitamin C? Okey, kita check vitamin C kat sini. Okey, vitamin C dah tenang 35.4. Okey, vitamin C lebih daripada 12 dalam 100 gram maksudnya tinggi. Okey? Alright. Okey, apabila kita nak makan vitamin C, kita kena tahu apa gula dimasukkan. Apa sumber vitamin C tu dia masukkan. Okey? Di sini, vitamin C kita guna natural. Baobab. Okey? Baobab ni ada superfood. Okey? Superfood ni memang tinggi vitamin C. Baobab sangat tinggi vitamin C. Dalam 100 gram dia ada 400 mg vitamin C. Okey? Macam vitamin C di pasaran, kita tengok dia semua guna sintetik. Okey? Bila masuk dalam perut kita semuanya sintetik bahan kimia, bila nak sembuh? Okey? Betul tak? Okey, jadi saya dah buat satu solusi. Saya malas nak pening. Saya untuk gastrik saya dah buat vitamin C ini je. Okey? Baobab daripada vitamin C di sini. Tapi bila baobab saja tak balance. Okey, tak balance. Kenapa tak suruh minum je sebut baobab campur air je? Sebab tak balance. Okey, untuk balancekan dia, kita ada gula tebu organik. Kita tak guna gula putih. Gula putih tak boleh, ha? Okey, untuk balancekan masam kena ada gula. Okey, kena ada manis. Okey, satu lagi untuk yang ada masalah ulcer yang teruk, pedih perut, untuk minum vitamin C macam ni kena campur madu. Ingat sampai bila yang pedih ulu hati, selagi tak sembuh kena minum madu akasia. Ingat tu sampai bila. Selagi aku tak sembuh simptom pedih ulu hati, aku kena minum madu akasia. Okey, catat kat situ. Alright? Okey. Kenapa Umi letak Roselle dalam si tenang ni? Okey, anda tahu tak, kebanyakan orang gastrik dah makan berapa puluh tahun ubat sintetik. Okey, fungsi Roselle ni adalah untuk detox hati dan buah pinggang. Kalau tak percaya boleh buka research. Okey, kebanyakan jurnal semua dah kaji. Roselle memang bagus untuk detox hati dan buah pinggang. Okey, kalau anda tengok dia punya kandungan potasium. Okey, potasium ni bagus untuk merilekskan otot. Okey, bagi orang anxiety, otot dia sangatlah tegang. Otot bahu tegang, otot kepala tegang, semua tegang. Okey, jadi bagaimana nak relax otot dia? Kita ada letakkan Roselle. Okey? Apa okey? Apa bukti Roselle tu boleh melembutkan otot? Sebab ada potasium. Okey, potasium tinggi, tengok 144.1. Ni saya tak tipu ah. Memang kita hantar ke lab. Okey? Okey, si tenang ni untuk orang yang HB low boleh minum ke? Okey, tengok dia ada iron dalam ni. Okey, tinggi zat besi. Okey, jadi orang yang rendah darah, kalau rendah HB sesuai untuk minum. Okey, cuma orang mengandung kita tak syorkan pada peringkat awal lah, takut keguguran. Okey, kalau yang sembelit sangat sesuai. Okey, alright. Okey, seterusnya. Okey, simptom pula bagaimana nak naikkan berat badan. Okey, orang gastrik masalah utama adalah susah nak naikkan berat badan. Okey, berat 30, berat macam budak sekolah rendah kan. Okey, tips dia. Satu, makan gula organik. Okey, or RCS. Makan beras putih. Okey, pastikan anda makan dalam kuantiti banyak. Okey, beras putih makan at least 3 kali sehari untuk naikkan berat badan. Lepas tu gula tebu organik, makanlah nak bancuh buat jus ke blend. Okey, kalau boleh lebihkan. Okey, sebab gula dan nasi ni dia paling cepat ditukarkan kepada tenaga. Okey, bagaimana nak bagaimana naikkan berat? Bila kita kurang bergerak,
barulah barulah makanan yang kita makan disimpan sebagai lemak. Okey? Jadi untuk yang kurang berat badan tak payah duk aktif sangat. Okey? Yang kurang berat badan tolong banyakkan berehat. Okey? Tu tips dia. Orang kurus berat badan duduk diam-diam. Jangan duk sibuk sapu sampah, pergi menebas, pergi cuci pinggan, buat kerja terlalu banyak. Okey? Otot anda terlalu banyak bergerak. Jadi nak turunkan berat badan kena kurangkan pergerakan. Okey? Jangan terlalu rajin. Okey? Seterusnya tips untuk naikkan berat badan, pakai baju yang selesa. Seterusnya kena berwangi-wangian. Okey, ni tips daripada ulama Untuk naikkan berat badan kena berwangi-wangian. Okey? Bila anda rasa relax, rasa tenang pakai baju yang tak ketat, pakai baju yang longgar, anda akan rasa relax. Bila relax, badan akan mudah naik berat badan. Okey? Perasan tak bos-bos semua berat badan naik sebab dia relax je. Okey? Kebanyakan yang kurus semua golongan pekerja. Sebab stres kerja, banyak kerja. Okey? Lepas ni tolong relax je. Okey? Jangan banyak buat kerja. Satu lagi, untuk yang kurus jangan makan bubur. Okey? Tolong makan nasi. Okey? Bila anda makan nasi, anda makan kuantiti yang banyak. Okey? Bila anda masak bubur, nasi tu sikit je sebenarnya. Okey? Low calorie. Jadi jangan makan bubur. Sebab bubur susah untuk naikkan berat badan. Okey? Okey, satu lagi bubur. Dia dah jadi sticky tau. Sticky rice. Bila sticky rice boleh mudah untuk kembung. Okey, bila makanan tu tinggi kandungan air, dia akan menyerap angin tau. Jadi, mudah untuk masuk angin, mudah untuk kembung apabila anda makan. Okey, ini teori saintifik ya. Okey, untuk pedih ulu hati. Saya beritahu tadi wajib ada madu akasia. Okey, kalau nak makan buah yang masam, contohnya buah kiwi, wajib makan bersama madu. Okey, ingat sampai bila? Okey, seterusnya. Okey, otot bengkak tadi saya dah beritahu dah. Okey, tips lain. Okey, tips lain untuk sembuh ialah kena amalkan secubit garam. Cubit garam pada lidah. Sebelum makan nasi, sebelum makan sumber karbohidrat. Okey, nak makan buah, nak makan sayur, nak makan nasi, kena letak secubit garam. Macam tu. Okey? Okey. Ni tips dia supaya reseptor pada lidah anda berfungsi dengan optimum. Okey? Bila anda makan benda yang manis, bila makan benda yang masam, bila makan benda yang masin, dia akan mengaktifkan reseptor ni. Dia akan membanyakkan air liur. Air liur ni lah yang ada enzim amylase dan maltase. Okey, enzim ni lah yang membantu pencernaan makanan. Okey, ni teori saintifik. Ni Nabi dah bagi tahu lama dah. Kita yang tak amalkan. Okey, bila kita letak garam, automatik air liur banyak, automatik air liur tu tinggi kandungan enzim, barulah makanan yang kita makan akan cepat dihadam. Okey. Bila kita makan, jangan kunyah laju-laju. Bila makan, kunyah perlahan. Bila kunyah perlahan, enzim tu sempat bertindak balas untuk mencernakan gula. Okey? Faham? Okey? Tolong amal secubit garam. Okey? Tak amal banyak apa yang saya beritahu, tapi amallah satu tips ni, garam. Sebab kita punya pencernaan bermula di mulut. Okey? Sebelum dia masuk ke perut, dia akan masuk ke mulut dulu. Jadi wajib perbetulkan kita punya air liur dahulu. Okey? Tak, betul Kak Rozaina kata dah amat 3 hari kurang acid reflux. Okey, saya dah ajar dalam kelas pemakanan sebelum ni kan. Jadi siapa yang amal dapat efek dia. Alright. Okey, soalan lagi. Kenapa probiotik tak sesuai? Okey, siapa boleh jawab? Ada tanya orang masalah usus ni elok makan probiotik ya, probiotik. Okey ke? Siapa boleh jawab? Okey, bagus makan garam bukit. Sebab garam bukit dia ada 84 jenis mineral. Kalau garam biasa dia ada natrium saja. Okey, ada satu je. Okey? Khasiat sikit. Okey? Okey, probiotik kenapa tidak sesuai? Cuba jawab. Siapa ada jawapan? Probiotik tak sesuai sebabnya
Semua bakteria-bakteria baik tu berasal daripada oligosaccharide. Okey? Oligosaccharide ni adalah sejenis gula rantaian panjang. Bila dia molekul besar, dia susah untuk dicernahkan. Okey? Jadi itulah sebab bila anda makan probiotik, anda kembung. Okey? Elakkan probiotik. Alright? Okey, boleh ke makan roti? Soalan orang pertama, kalau baru masuk grup, dia akan tanya, boleh ke makan roti? Kenapa tak boleh? Siapa boleh komen? Dalam roti ada enzim juga tau. Okey, bukan yeast je. Okey, enzim ni dia akan pecahkan rantaian karbohidrat, starch tu, kanji dalam tepung tu, okey, kepada gula. Okey, enzim dalam tepung akan pecahkan kanji kepada gula. Gula ni akan bertindak balas dengan yeast untuk menghasilkan metanol dan karbon dioksida. Okey, dia hasilkan gas. Okey, tu proses-proses bagaimana gas terhasil dalam perut bila makan kenapa kembung. Sebabnya yeast bertindak balas dengan gula. Okey, menyebabkan pembebasan etanol dan karbon dioksida. Okey. Yeast juga membebaskan bahan kimia. Tu sebab bila kita makan roti jadi sesak nafas. Okey? Perut kita dah banyak angin, kita makan lagi benda ada angin. Jadi double triple angin. Okey? Faham? Okey, anda tahu bagaimana kita buat roti. Ni saya dah pernah buat roti, jadi saya tahulah. Okey, saya nak cerita buat roti. Bila kita buat roti, kita akan tarik panjang macam tu. Inilah gluten. Okey? Bila kita buat roti, kita tarik putus, tak jadi roti. Dia jadi roti keras nama dia. Okey? Kalau teringin nak makan roti keras. Jangan makan roti yang lembut, fluffy, no. Cannot. Okey? Okey, tepung apa nak makan? Kalau gluten free, anda tahu gluten free? Bagaimana nak hasilkan roti tu bila guna gluten free? Gluten free tu tahu apa? Boleh jadi tepung jagung, boleh jadi tepung beras, tapi boleh jadi juga tepung ubi. Okey. Tepung-tepung ni macam mana nak hasilkan satu roti tu? Bagaimana nak jadi dia fluffy, lembut macam tu? Dia akan masukkan xanthan gum. Okey, xanthan gum ni dia akan hasilkan starchy, kanji. Okey. Bila dia bergabung dengan tepung dengan kanji, barulah roti tu akan jadi naik lah. Okay, kalau tak ada, kalau anda buat guna tepung beras je, memang tak jadi roti lah. Memang jadi lempeng. Okay. Okay, sakit dah tekak ni. Kat setengah jam dah. Okay, satu lagi gluten free biskut. Anda tahu ada apa? Ada emulsifier. Emulsifier ni, dia akan memerangkap gas. Jadi, barulah roti tu akan kembung naik. Okay. Alright. Jadi nak makan roti ke, nak makan biskut ke, lupakan. Okey? Cuma saya nak beritahu, kalau nak makan biskut, kita dah ada dalam resepi. Okey? Ibu 60 resepi tu pada biskut. Satu lagi ibu yang saya tulis tu, ibu resepi sihat dan sedap tu, itu pun ada juga. Resepi kek ada, resepi untuk biskut ada. Jadi buat apa nak susah-susah, buat apa nak sedih-sedih. Okey? Semua saya dah tulis dah. Jadi anda ikut follow je resepi tu sebiji-sebiji. Confirm jadi kek, confirm jadi biskut. Macam tu. Tepung pula tak boleh. Okay. Okay, clear? Macam ahli parlimen buat hari ni Okay, seterusnya saya jawab soalan dulu lah. Okay, saya naik jawab soalan dulu pada atas. Okey, kenapa badan jadi lenguh, badan berpeluh tapi rasa sejuk? Apa solusi nak bagi hilang? Okey, untuk domin maimin ni, badan jadi lenguh, badan susah berpeluh, sejuk, kena buat steam. Okey, kalau kita di Kulusa, kita ada herba boreh. Okey, herba boreh. Tak ada dia punya ni contoh. Okey, ada stiker je. Borehnya tak ada. Okey, ni herba boreh. Okey, boleh buat rendam kaki. Lepas tu wrap perut boleh, tangas boleh. Okey, rebus boreh tu. Lepas tu terus letak
masak selimut. Okey, lepas tu peluh akan keluar. Okey. Solusi dia untuk gastrik ni mesti keluarkan peluh. Okey. Okey. Panas sejuk, panas ke badan. Sekejap saya tengok soalan dulu. Okey, minyak zaitun. Minyak zaitun minum terus boleh. Masukkan dalam nasi untuk masak pun boleh. Okey, minyak zaitun ni macam ni. Kalau ikut minyak zaitun ni sebaiknya minum terus. Tapi bagi anda yang ada masalah macam rasa tak sedap, minyak zaitun tu anda kena masukkan bila dah siap masak sayur, masukkan. Okey, lepas tu kalau dah siap kalau macam guna air fryer, spray. Okey. Bila guna air fryer, cara nak masak yang betul, mula-mula masukkan dulu, contoh masukkan ayam dulu. Okey. Ayam hampir masak, baru dia tak terlalu panas. Okey, tak sempat dah jadi rancid lah, tak sempat dah jadi oxidation. Okey, cara masak kena betul bila guna minyak zaitun. Okey. Okey, satu lagi sampai tahu, bab telur. Teringat ke Aiza tu, boleh saya tengok bab telur. Bila kita masak telur, kenapa ada orang kembung, kenapa ada orang tak kembung? Siapa boleh jawab? Okey, bila kita pukul telur tu, jangan ni banyak sangat. Jangan pusing banyak sangat. Okey, jangan mix terlalu banyak. Bila kita pukul terlalu banyak, dia akan mengeluarkan gas. Okey? Kita akan nampak gelembung udara dalam telur tu. Okey, sebelum ni salah salah petua tu. Untuk buang gas kena kacau banyak-banyak telur tu, salah. Okey? Untuk buang gas dalam telur kena masukkan lada putih ataupun serbuk perasa kebabum. Okey? Itu teknik yang betul. Untuk buang gas, kalau kita pukul banyak-banyak tu, lagi banyak angin. Itu sebab bila kita buat kek span, kita akan pukul sampai telur tu putih. Okey? Tu dia memerangkap udara. Okey? Jadi tak elok kalau nak masak telur goreng, jangan duk pukul lama-lama sangat. Tak elok. Okey? Madu kelulut tak sesuai untuk gastrik sebab masam. Bila masam, dia bertindak balas dengan dinding perut yang kita dah terluka tu, jadi sakit lah. Okey. Cara bancuh madu akasia. Madu akasia. Okey, cara makan madu, letak je atas lidah. Okey. Ni untuk masalah melayang. Kena letak terus kat lidah, satu sudu besar supaya tenaga tu cepat diserap. Okey. Madu nak bancuh boleh, cuma khasiat dia untuk dapatkan khasiat yang betul-betul cepat, kena terus makan. Okey. Seterusnya, kalau tak buat kerja, badan jadi sakit. Okey, macam ni. Dia sebenarnya kita kena buat kerja, tapi jangan overdose. Yang jadi masalah tu kita overdose. Okey? Saya tengok orang anxiety ni kan, dia nak tipu dia punya kepala otak ni. Dia rasa penat badan, dia buat lagi kerja banyak, lagi banyak. Bila lagi banyak, otak kita lagi stres. Okey? Solusi tu salah. Okey? Bila kita sakit, kena urut. Itulah sebab kena urut 5 kali sehari. Saya pun urut setiap hari. Nasib baik saya ada tukang urut. Okey? Okey. Saya aktif patut tak berat badan. Okey, betul? Kemas rumah. Okey, apa lagi soalan? Garam bukit, jawapan dia. Tiap-tiap hari ke makan garam? Yes. Sebab apa? Kita makan garam secubit. Garam secubit memberikan khasiat. Bila kita makan garam kuantiti dos yang banyak, sudu besar, itu yang jadi penyakit. Okey, tips lagi bagi anda yang ada kencing manis. Okey, saya nak bagi tips ni. Dengar baik-baik. Secubit garam, masukkan ke dalam air. Lepas tu masukkan 1 sudu gula. 1 gula organik. Okey. Dia akan bagi rasa seperti kita masukkan 3 sudu gula. Okey. Garam secubit je. Jangan masuk 1 sudu besar. Okey. Bila kita masukkan garam secubit dan gula 3 sudu besar, dan gula 1 sudu besar, dia akan bagi efek manis seperti 3 sudu gula. Okey, tolong bagi tahu kepada orang kecil manis. Alright.
nak makan ke kena makan garam? Yes. Okay, soalan lagi. Tepung organik pun kena tengok jenis tepung. Kalau daripada tepung ubi tak boleh. Yeast tak mati. Bukan yeast tak mati. Okay. Dia macam ni. Bila kita kena faham proses nak buat roti tu Kak Rohani. Bila kita buat roti, okay, bila kita perap tu, yeast tu menghasilkan gas. Okay. Bila kita masak roti tu, okay, setiap suhu-suhu tu, gas tu akan mengembang tau. Okay, sampailah suhu Maillard reaction tu sampai 140 darjah Celsius. Gas tu dia akan mengembang. Tu roti kek dia naik. Okay, kita tak nak gas tu. Okay, faham? Luban, Arabic gum tak boleh. Luban mungkin boleh, Arabic gum saya rasa tak boleh. Sebab benda yang tinggi kandungan serat larut air. Okay, Arabic gum ni dia tak boleh makan sebab dia tinggi serat larut air. Bila serat larut air, maksud dia serat air. Lagi, jadi badan kita banyak air. Bila banyak air, kita jadi sejuk. Okay, tak sesuai. Agak cepat tak sempat nak tulis. Tepung pulut tak boleh makan. Okay. Mineral please. Mineral tak ada lah. Okay, bagi yang nak tahu detail, saya dah tulis dah e-book. 4 e-book tu anda baca lah. Okay, kalau nak baca banyak lagi ada e-book saya tulis, e-book bersalin semua ada. Okay. Tak sabar nak beli e-book, okay. Sebab e-book 60 resepi tu saya dah mudahkan kerja anda. Okay, kalau saya kata telur boleh makan, tapi anda makan telur jadi kembung. Jadi macam mana? Mesti kena betulkan cara masak. Berapa banyak kunyit nak masak, berapa banyak kunyit nak masukkan, berapa banyak santan nak masukkan. Jadi tu pentingnya resepi. Okay, resepi saya tulis ni memang tak ada lah kat Google ke, tak ada kat mana. Memang saya punya research sendiri. Jadi tu penting, top up ilmu. Hari-hari kena tambah ilmu. Minyak zaitun cari yang extra virgin, yang tak melalui proses pemanasan. Okay. Kalau yang terbaik sekali, Al-Ard daripada Palestin. Kat mana nak dapat ibu? Tolong kontak agent. Okay, agent nanti komen kat bawah tu. Okay, ada soalan lagi. Kalau telur rebus, okay, telur rebus lebih baik berbanding telur goreng. Okay. Telur rebus nak makan pun ada cara. Sebab telur ada sulfur. Okay, ada gas. Jadi kena makan bersama rempah ataupun herba yang panas. Kak Aizah, ya salah. Memang salah. Tu. Kenapa makan telur kuning kemung perut? Sebab salah cara masak. Jadi tolong ikut ibu yang saya tulis tu resepi. Berapa banyak bahan nak masuk apa semua. Semua situ je. Tipu pula chef. Okay. Telur mata. Madu tualang panas. Okay. Untuk yang gastrik, madu tualang ni memang banyak sangat research. Madu tualang ni sebab dia, kalau madu lain monoflora, kalau madu tualang ni madu yang banyak. Sebab dia kawasan hutan kan, jadi banyak khasiat, tinggi antioksidan. Tapi bila terlalu banyak herba, jadi dia panas. Okay, sebab dia banyak kawasan hutan tu banyak herba kan, jadi kawasan madu tu dia jadi panas. Okay, kurang sesuai untuk gastrik. Apa lagi? Okay, soalan-soalan. Okay, untuk tumis punya minyak zaitun, tumis sekejap je. Sebab minyak zaitun tak boleh suhu panas. Okay, untuk tumis guna minyak zaitun, tumis. Okay. Okay, ada soalan lagi? Okay, gula tebu organik. Buat rendaman kurma boleh. Dan minum air kurma tu boleh. Itu orang panggil air apa tu? Yang buat semalaman tu. Kencing manis boleh amal. Mengandung kena tengok dia punya kandungan berapa bulan. Air nabis, yes. Soya tak boleh. Semua kategori kacang tak boleh. Okay. Okay, kalau anda nak tahu detail ilmu pemakanan, insya-Allah saya akan buat kelas PJJ.
Okey, pada 19 April. Okey, launching untuk PJJ 19 April, seminggu sebelum puasa. Alright, ingat Sebab kat situ saya dah rakam semua video. Okey, gula apa nak makan, semua saya bagi tahu tu. Okey, beras macam mana, semua saya bagi tahu kat situ. Okey, untuk buat kek kuih, tepung macam mana, semua saya bagi tahu. Jadi anda boleh tengok secara satu. Okey? Sebab dalam live ni susah kita nak tengok satu persatu. Okey? Okey, ada soalan ni. Ya, Sifu sakit tekak lah ni. Saya memang kelemahan saya tak boleh cakap lama. Okey, itu sebab saya banyak menulis. Okey? Apa sebab dada sakit? Okey? Dada sakit sebab otot dada tu sakit. Satu lagi kita nak marah ke orang. Okey, lepas ni tolong kontrol emosi, tolong maafkan orang lain. Okey? Reda. Okey, penyakit ni kena rawat fizikal dan rohani. Okey, emosi kena rawat. Kena belajar maaf ke orang, kena belajar reda, kena belajar bersedekah. Bila kita keluarkan duit kita untuk menuntut ilmu, bila kita keluarkan duit untuk beli produk kesihatan, bila kita keluarkan duit kita untuk bagi ke orang, baru kita akan rasa happy sebenarnya. Kita jadi sedih, kita jadi stres sebab kita tak keluarkan. Macam mana kita nak happy sedangkan kita tak happykan orang lain? Okey? Macam mana kita nak happy sedangkan kita tak happykan guru kita? Contoh, macam mana kita nak dapat ilmu sedangkan kita tak hormat pada guru? Okey, kena ubah sikap tu. Sakit dalam telinga adakah sebab reflux? Sakit dalam telinga adalah sebabkan stres. Okey? Otot sini bengkak. Jadi kena urut kat sini. Kelenjar elio sini kena urut. Okey? Ni sini kena urut. Okey? Ambil minyak ni. Tanya. Sakit dalam telinga, kena rawat. Satu lagi si tenang lah, mungkin ada sedung. Okey, seterusnya. Okey, kalau sudah sembuh, bagaimana cara atau kekerapan mengambil manis nara? Adakah masih sama ketika dalam rawat awal? Selagi belum sembuh, kena continue rawat perut dan usus. Okey? Selagi Ustaz Loman tak kata anda 100% sembuh, jangan berhenti makan ubat. Okey? Faham? Okey? Mari kan. Contoh macam ni ubatan. Ubatan ambil sampai sembuh. Okey? Macam ni makanan. Kategori makanan. Be happy. Susu kambing. Okey? You strong. Si tenang. Ni minuman. Minuman boleh amal sampai ke meninggal, sampai ke mati. Tak masalah. Okey? Apa masalah kalau kita amal produk yang betul-betul untuk sihatkan badan kita, kita rasa bertenaga. Salah ke? Kita amal seluruh hidup? Betul tak? Kalau saya jadi anda, saya amal produk Kulusa sampai lah bila-bila. Sebab saya dah tahu. Siapa yang buat saya dah tahu. Siapa yang doa ke produk tu saya dah tahu. Okey? Ni siapa yang buat ni? Saya buat. Okey, saya yang formulasi, saya yang buat. Lepas tu Ustaz Lokman doakan lagi. Anda nak apa lagi? Ustaz Lokman tu dah Al-Hafiz. Dah lah pernah bermimpi bertemu Nabi lagi. Apa lagi anda nak? Anda nak produk yang macam mana lagi? Cuba fikir. Ada tak produk di pasaran macam tu? Okey? Seterusnya, tepung beras Seri Jati. Okey, boleh cari. Anda nak senang macam ni lah. Anda kontak kedai kilang tu. Okey, cik, tepung ni 100% daripada beras ke? Kalau dia kata 100% daripada beras, boleh makan. Tak kira cap apa pun. Okey? Macam mana nak kurangkan asid reflux? Apa yang perlu diamalkan? Amalkan garam bukit dahulu. Letak di lidah. Lepas tu amalkan manisan dara atau kuat untuk rawat. Lepas tu kena urut perut. Untuk bahagian luaran otot perut keras dekat ulu hati ni. Okey, kena urut. Tengok tutorial dalam solusigastrik.com. Okey, ataupun kontak ejen. Nanti orang ajar untuk urut. Okey, betul. Buah potong kecil. Okey, lepas tu. Okey, betul. Elok marah ke orang. Masalah terlekat tak hilang walaupun dah rawat. Yana Saufi, tolong kontak ejen. Okey, teknik urut yang betul. Masalah terlekat ni otot dada bengkak, otot belakang bengkak. Okey, kalau boleh rep boreh. Okey, tu memang cepat. Solusi paling cepat saya beritahu boreh.
Sebab bila kita otot bengkak, memang kita rasa macam terlekat. Okey. Tekak telinga gatal, minum si tenang. Tekak telinga gatal boleh jadi anda makan makanan tinggi histamin. Okey, maksudnya makanan yang boleh menyebabkan keradangan otot. Kena elak kalau boleh kurangkan kuantiti protein. Sebab perut anda masalah, jadi protein susah nak cernakan. Jadi kena kurangkan protein. Okey, lebihkan vitamin C, si tenang untuk masalah gatal, resdung. Okey. Lawannya skin muda, skin muka, flawless. Sebab apa? Sebab saya makan semua benda yang bagus. Okey. Kenapa bangun pagi terasa kebas tangan? Sebab anda tidur mengiring ke kanan. Jadi lepas ni tidur straight, tinggikan bantal sikit ke. Okey. Posisi tidur tu kena betul. Saya selalu merasa sesak nafas berdebar. Ada tanda anxiety. Sesak nafas, berdebar, itu semua tanda-tanda biasalah apabila anda lewat merawat. Jadi, kalau ada tanda-tanda tu, kena rawat segera. Okay, kalau nak cepat, rep boreh dekat dada, dekat ulu hati. Okay. Lepas tu. Okay, diamal garam bukit untuk kurangkan reflux. Lepas tu. Saya selalu kamu perut nak tidur, susah buang air besar pun jarang-jarang. Okey, Nur Amirah dah rawat ke perut? Nak tidur pun susah. Okey. Kalau susah nak tidur, kena urut di bahu, urut di belakang. Badan terlalu penat. Okey. Susah nak tidur, sakit badan. Jadi itu sebab kita bagi tugasan urut 5 kali sehari. Sebab badan kita terlalu banyak buat kerja, sakit. Jadi kena servis. Okey. Saya yang tak ada gastrik pun saya hari-hari saya urut. Okey. Bahu. Sebab kita perempuan banyak buat kerja. Tambah ibu yang menyusu, ibu yang ada anak kecil lagi kena urut. Okey. Sebab kita kerja lebih. Okey. Kita lah masak, kita jaga anak, kita lah kamar rumah, semua kita. Okey. Seterusnya. Saya selalu lapar walaupun dah makan. Okey, anda makan apa? Okey, macam mana nak makan supaya kenyang lama? Okey, kenapa saya buat susu kambing U-Strong ni? Kenapa tahan lama? Sebab dia tinggi protein, tinggi lemak bagus. Okey, apa yang tinggi protein, lemak bagus, itulah menyebabkan kita kenyang lama. Okey, benda apa yang kenyang lama? Susu kambing, badam. Okey, satu lagi lemak bagus. Bila kita masak, nak bagi kenyang lama, kita kena masukkan lemak. Okey. Kena letak minyak zaitun. Kena letak santan. Kena makan ayam. Kalau contoh kita makan ayam, makan lauk, kena banyakkan sikit kuantiti. Okey. Baru kenyang lama. Kalau kita makan nasi secoek, lepas tu makan ayam goreng secoek ataupun telur goreng sikit, memang tak kenyang. Okey. Jadi kena ubah kita punya fikiran. Masak ikut resepi yang saya dah bagi tu. Okey, tak payah duk fikir banyak, ikut je ibu 60 resepi. Boleh contact ejen, tanya macam mana nak dapatkan ibu tu. Okey, sekarang anda baca je terus aman. Tak payah duk sibuk nak Google apa semua. Sebab di Google tu memang ilmu semua tak betul. Okey, jadi cubalah amal apa yang dah terbukti berkesan, apa yang kami dah ajar kepada orang gesik yang sebelumnya yang dah sembuh. Jadi amal je apa yang dah memang betul-betul. Okey. Macam di macam di Google banyak saya ilmu tak betul saya tengok. Minum air kelapa. Okey, itu doktor sini beritahu minum kelapa. Maaf cakap sebab doktor tak belajar ilmu herba. Diorang tak belajar unsur panas, unsur sejuk. Itu tak ada dalam medical. Okey. Jadi alhamdulillah Allah dah macam mana saya belajar teknologi makanan. Dan saya juga belajar herba. Jadi saya boleh combine ilmu sains dengan ilmu herba. Itu saya punya mungkin Allah takdirkan saya macam tu kan. Jadi itulah mungkin untuk berbakti kepada anda lah kan. Okey. Okey, untuk naikkan berat badan saya dah beritahu tadi, banyakkan nasi. Banyakkan makan gula organik. Okey. Untuk sebenarnya kalau anda makan banyak protein, banyak lauk, sebenarnya anda kenyang lama. Jadi anda bila anda kenyang terkuranglah makan.
Jadi berat takkan naik. Okey, tu teori salah. Nak naikkan berat badan, makan nasi banyak. Okey, nasi tu biar tambah 2 pinggan. Okey, bila nak makan malam tu nasi kena banyak lagi. Baru berat naik. Okey. Okey, seterusnya saya nak buat pengumuman. Okey, pada 12 hari bulan April kita ada launching free membership. Okey, untuk siapa nak jadi ejen Kulusa Terapi percuma. Okey, tolong hubungi ejen. Siapa nak jadi ahli Kulusa Terapi secara percuma, kita ada launching pada 12 bulan 4. Okey, anda klik je link tu. Okey, nanti boleh join. Sebab apa kelebihan jadi member, anda akan dapat harga murah lah bila nak beli produk kan. Okey, bila beli produk dapat harga ahli. Okey, online beli harga 45, anda beli harga 40 je. Beli banyak lagi dapat komisen lagi kan. Okey. Okey, kenapa produk Kulusa bagus? Okey, saya beritahu. Satu lagi, produk kita formulasi terbaik. Okey, sesuai untuk perut gastrik. Okey. Bagus untuk rawat sel badan, bagus untuk makanan rohani sebab kita dah didoakan oleh Ustaz Luqman Al-Hafiz. Okey. Saya buat produk kilang kena ikut kata saya, bukan saya ikut kata kilang. Saya beritahu nak letak-letak ni, tiba-tiba kilang buat tak sedap. Saya kata tak boleh. Sampailah 4 kali buat pun tak sedap. Kilang kena ikut formulasi saya. Okey. Buat minyak Gesta ni pun kilang kena ikut apa saya cakap. Bukan saya ikut formulasi kilang Itu saya cakap produk Kulusa memang produk yang terbaik. Jadi anda tak payahlah nak pilih produk pasaran. Jadi ahli Kulusa, anda boleh guna produk yang berkualiti. Okey. Kedua, kenapa Kulusa ni bagus untuk anda join, sebab kita ada perawat. Siapa perawatnya? Ustaz Luqman. Okey. Ustaz Luqman lelaki, perempuan saya. Jadi memang dah ada pengalaman untuk rawatan gastrik. Ustaz Luqman dah lebih pada 12 tahun mengurut. Okey. Ngurut orang gastrik, orang stroke semua dah ada pengalaman. Macam saya sendiri, siapa kenal Kak Bida Sempoi, boleh Google. Memang dah dulu saya dah buka paket berpantang di Sabah apa semua. Okey, siapa dah tahu, memang pengalaman tu dah banyak. Jadi apabila anda join Kulusa ni, anda adalah diketuai oleh perawat. Jadi anda tak payah risau. Okey, insya-Allah anda akan dibimbing lah bagi yang sakit. Bagi yang ingin buat bisnes, kita ada bahan sokongan, group support. Okey, kita dah sediakan e-book untuk anda baca. Nak jual produk Kulusa susah ke? Senang je. E-book testimoni dah ada. E-book gastrik dah ada. E-book anxiety dah ada. E-book resepi dah ada. Semua dah ada. E-book puasa dah ada. Jadi tinggal nak jual je. Okey, sangat senang. Sebab apabila anda dah sebuah, mesti anda nak cari sumber pendapatan tambahan kan. Musim-musim sekarang ni, mesti anda nak cari benda yang boleh dijual secara online. Jadi apa dia yang mudah? Apa orang perlu waktu sekarang adalah orang perlukan ubatan dan makanan. Jadi di Kulusa ni kita dah ada solusi. Okey? Makan untuk sihat, bukan makan untuk kenyang perut sahaja. Okey? Umur saya 31. Okey? Muda lagi. Mak anak 3. Okey, seterusnya untuk Kulusa ni anda tak perlu post barang, semua kita yang urus. Lepas tu tak perlu simpan stok. Okey, klik-klik je. Senang masuk duit. Okey, lepas tu produk Kulusa demand tinggi. Kenapa? Pada hari ini semakin ramai orang yang masalah mental. Okey, sebab apa? Stres kerja. Jadi kalau anda join member tak rugi. Okey, insya-Allah siapa nak join member boleh contact ejen-ejen dekat bawah ni. Okey, ejen boleh letak link di bawah, nanti siapa nak boleh contact ejen. Ya, umur 31. Okey. Saya ada letak link tu, pin tu, boleh masuk ke grup. Bagi yang belum masuk grup, boleh masuk. Okey, info lanjut boleh klik di situlah. Okey, ada soalan lagi? Saya buka satu soalan lagi sebelum saya tutup. Okey, ada soalan? Okey, jangan lupa amal secubit garam. Okey, lepas tu amal urut 5 kali sehari. Lepas tu masak ikut resepi yang saya dah berikan. Saya dah tulis penat-penat, kalau anda tak amal memang rugi. Sebab benda tu saya dah buat research dekat setahun. Saya buat e-book 4 buah e-book. Kalau anda tak baca memang rugi. Okey, benda tu semua dah dibukukan. Segala ilmu saya dah bukukan. Tinggal amal je. Jadi tak payah nak tanyakan boleh tak makan telur masak lemak. Okey,
Lepas ni baca ibu terus ya amal. Senang je. Okey. Okey, ada soalan lagi? Okey. Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau boleh elakkan produk-produk yang di pasaran lah. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih semua yang join live saya pada hari ni. Kalau yang sudi tu sila share terbanyak akan dapat tada, si tenang lah. Okey, si tenang ni satu minuman yang paling sedap bagi saya lah. Rasa blackcurrant sedap. Siapa share paling banyak dapat free si tenang. Okey, si tenang ni kalau harga biasa 99. Okey, harga ahli 65. Siapa nak boleh share terbanyak. Nanti kita pilih, kita akan bagi tahu dalam grup. Okey, dalam grup yang saya pin post tu, kat situ saya bagi tahu siapa pemenang. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.